salat. Kita bunyikan lama nun kat ujung tu kerana nun itu bersabdu. Sekiranya mim dan nun dalam surah Fatihah ini kita bunyikan lama juga, seumpama menambah sabdu. Saya ajar tadi kalau tambah sabdu seumpama apa? Menambah huruf. Buang sabdu sama dengan buang huruf. Tambah sabdu sama dengan tambah huruf. Serius ke tak serius? Ini mengubah Quran, dosa dia. Dosa mengubah Quran. Nampak macam kecil kesalahan ni. Dan kita dengar best. PA system tak ada pun. Oh, sedap. Sedap tapi sah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang suruh datang klinik Fatihah, dia orang tak nak datang. Saya dalam proses tengah deal dengan JAIS untuk mewajibkan imam-imam surau dan masjid datang klinik Fatihah khusus untuk mereka sahaja. Saya banyak terima feedback daripada mereka, dia orang malu nak belajar dengan orang awam, takut kantoi dia baca salah. Ya, ramai imam yang baca salah. Sebelum ni dia orang petikai masa klinik Fatihah yang pertama dulu, siapa Ustaz Uwais ni? Tak famous pun. Siapa Ustaz Uwais ni? Budak lagi nak mengajar imam. No, saya bukan nak mengajar, saya nak kongsi apa yang guru saya ajar. Nak belajar, pergi cari guru. Saya dedahkan apa yang salah, apa yang betul. Saya dedahkan. Belajar, cari kepala kereta api sendiri. Saya nak share je. Saya bukan orang yang layak untuk menjadi guru kepala kereta api, tuan-tuan. Tapi saya nak share apa yang saya tahu. Mungkin ada yang saya salah dan silap, mungkin ada. Tapi saya yakin apa yang saya belajar daripada guru saya rasa yang saya terima itu betul dan benar. Tanggungjawab saya menyampaikan kepada masyarakat saya. Berapa ramai follow angkat tangan si Ana? Okey. Dan yang terakhir, kesalahan besar dalam ayat ini ialah bunyi melantun kegeraman dan kesemputan. Nombor? Bukan yang terakhir. Nombor 21 pun ada satu salah lagi kan? Bismillah. Samalah kes sabdu nombor 21 kan? Nombor 1 kes sabdu. Tertinggal ataupun tertambah, sama ada tertinggal huruf ataupun tertambah huruf. So bismillah. Tak boleh baca bismillah, 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 bismillah. Tak boleh. Bismillah. Cuba. Bismillah. Selalu tak dalam harian kita nak buat apa-apa kan, kita mulakan dengan bismillah kan? Tapi kita bismillah. Nak minum air. Bismillah. Bismillah. Tapi nasib baik dia ada beza. Kalau bismillah itu berlaku dalam solat, dalam surah Fatihah, batal solat. Kalau bismillah dalam harian kita sebut tu dia jadi zikir, so tidak difardukan tajwid di situ, so tidak berdosa. Tapi kalau berlaku dalam solat, berdosa. Berapa ramai follow angkat tangan si Ana? Kegeraman dan kesemputan, saya bagi contoh saja. Kegeraman bunyi dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa jumpa? Tak biasa jumpa sebab tak ada anak murid. Bagi ada anak murid yang belajar tajwid sikit dan dia rasa guru dia pesan suruh tekan makhraj tu, dia tekan sungguh sehingga tersalah tekan dengan penuh kegeraman. Berapa ramai follow kesalahan yang katakan si Ana? Nak buat ke tak nak buat? Kalau ada orang buat, nak buat apa? Tegur. Yang lelaki dengar je. Kalau ada orang buat, kita tegur. Kesemputan berlaku kepada orang yang semput lah, ataupun dia kurang nafas, ataupun dia terlupa nak ambil nafas dan dia baca dengan suara yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya exaggerate je tuan-tuan. Bunyi dia tak seteruk itu, tetapi kesalahan dia ialah bunyi di hujung, sebab dia semput. Orang azan pun saya pernah dengar tuan-tuan, azan subuh, dia tu dah tua, Bilal tu dah tua, dia tak buat warm up suara, dia tak belajar ilmu tarannum, ilmu suara ni. Warm up suara tak ada, vocal training tak ada, vocal warm up tak buat. Tiba-tiba azan subuh, bangun subuh pun tak sempat gosok gigi, pergi azan subuh. Dia terus tarik key tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat macam tu. Sampai ke akhir solat, semput. Bukan.
Sampai dekat mana dah? Bukan, Allahu Akbar yang kedua je dah sempur dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditambah ha dekat ujung tuan-tuan, kerana dia semput, tetapi sama dengan tambah ha, kesalahan berapa ramai faham 11 kesalahan besar dalam ayat pertama surah Fatihah hari ini yang kita belajar sebentar tadi angkat tangan si anak. Berapa ramai yang rasa perlu dia jaga daripada melakukan kesalahan ini angkat tangan si anak. Masih ada 6 ayat yang perlu kita go through. InsyaAllah kita akan jumpa selepas zuhur. Paling lewat 1.45. Paling lewat 1.45. Kalau lebih awal lagi bagus. Dalam kelas saya tak galakkan keluar ke tandas. Masa inilah nak guna. Okey? Nak makan ke apa, manfaatkan masa sebaiknya. Dan saya tidak galakkan tuan-tuan mengumpat, komplain, mengomen cara guru mengajar hari ini. Tapi untuk kritikan membina, tak perlu cerita dekat kawan, cerita dekat saya. Kritikan yang membina saya terima, bagi dekat saya, tak payah cerita dekat kawan. Berapa ramai faham angkat tangan si anak? Ataupun saya garang sangat, terlalu tegas, bagi saya untuk klinik Fatihah 8 jam ni je untuk nak tegas. Lepas ni okey, boleh insyaAllah. Dan kita akan bedah lebih banyak lagi kesalahan-kesalahan surah Fatihah petang ini pukul 1.45 paling lewat, ataupun pukul 1.40, gantung kepada habis solat zuhur pukul berapa. Kemudian sedikit sebanyak saya akan share tentang ilmu taranum sikit, melagukan surah Fatihah basic sikit je. Kemudian yang penting saya nak fokus kepada perubatan Islam. Itu yang penting. Bukan perubatan Islam sangat, nak ubat diri sendiri dulu. Jangan fikir nak ubat orang, ubat diri sendiri dulu. Kalau sempat baru kita pergi kepada ubat orang. Kalau sempat, itu je yang penting. Berapa ramai yang rasa ilmu nak jaga diri dia daripada diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat, nampak ataupun tak nampak di mata dia. Siapa yang nak jaga diri dia macam ni? Katakan si anak, stay dengan saya sampai petang ni. Mudah-mudahan ilmu ini boleh bermanfaat untuk tuan-tuan dan perempuan dunia dan akhirat. Amin. Kita jumpa pukul 1.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan di belakang sana.